Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Okay, insyaAllah pada pagi ini kita teruskan lagi dengan program sekolah yang telah dirancang oleh pihak sekolah berkaitan dengan kecemerlangan SPM 2021 di mana di bawah program kecemerlangan akademik. Okay, jadi pada pagi ini slot seterusnya ialah slot Al-Syariah, Al-Syariah SPM. Okay, jadi insyaAllah saya akan dan sama-samalah kita, saya Ustazah Nadia, sama-sama kita akan bincangkan berkaitan dengan teknik menjawab, lebih kepada teknik menjawab dan macam mana format-format soalan-soalan. Setakat ni dah baru 2 tahun ya, bermula 2019, 2020 dan kamu adalah tahun yang ketiga. Jadi format dia mungkin belum jelas sangat, tetapi insyaAllah sama-sama kita bincangkan tajuk-tajuk apa yang dah masuk. Mungkin yang dah masuk tu pun mungkin masuk lagi sekali. Jadi benda tu nak target, tak boleh nak target sangat. Tidak apa, yang penting ialah cara ataupun kaedah kamu menjawab. Okay? Macam mana nak menjawab soalan, macam mana bentuk soalan, kita akan bincang sama-sama. Okay? Jadi sekiranya kamu semua ada persoalan nak tanya, boleh tanya terus. Okay? Saya simpan. Nanti kan simpan nanti kan takut lupa. Ataupun kamu catat dulu soalan-soalan yang kamu nak tanya pada saya. Nanti di akhir slot nanti, pada masa nanti saya akan buka lah soalan untuk pada kamu lah untuk bertanya. Jadi insyaAllah kita akan teruskan lah pada pagi ini. Okay. Semua dah bersedia dah? Dah. Dah. Kalau saya akan kongsikan slide. Okay, sekejap ya. Main sangat. Semua boleh dengar Boleh Ustaz, boleh. Boleh. Okay, jadi kita teruskan lagi dengan pembincangan di mana camp kecemerlangan akademik ataupun program kecemerlangan akademik bagi slot Al-Syariah.
SPM 2021. Okey. Okey, format. Untuk format, nampak tak format? Format soalan. Tak keluar Tak, ya? Ustaz. Tak, Ustaz. Baik. Ada, Ustaz, ada. Ada. Kalau saya buka slide, dia tak keluar slide. Okay. Bentar ya. Kalau saya buka slide, dia tak keluar slide dia. Okay. Okey, teruskan. Sama ya. Lewat sikit. Okey, sebelum kita tengok bincangkan apa semua tu, kita akan tengok format SPM. Okey, macam mana kertas ataupun format soalan syariah. Mungkin kamu dah tahu dah sebab kedekatan 4 dah pernah exam kan. Okey, mungkin kamu tak ada yang benda yang tak jelas sangat. Okey, jadi bagi slot pada pagi ini, tolong ambil perhatian. Okey, ambil perhatian berkaitan dengan format dia, teknik menjawab dan sebagainya. Untuk Al-Syariah, okay, ada dua bahagian, Qismu Alif dan Qismu Ba. Kita terjemahkan bahagian A dengan bahagian B lah. Nanti dalam kertas soalan, Qismu Alif wa Qismu Ba. Okay. Jadi Qismu Alif, bahagian A ni adalah berbentuk objektif. Di mana objektif pelbagai bentuk. Kamu jangan ingat ada adjektif je, alif ba jindal, alif ba jindal. Tak. Okey, pelbagai bentuk. Kita tengoklah jawapan dia. Dan jumlah soalannya ialah sebanyak 20 soalan bernilai 20 markah. Jadi satu soalan, satu markah. Okey. Itu bentuk bahagian alif, Qismu Alif. Untuk Qismu Ba, bentuk soalannya ialah berbentuk subjektif. Subjektif ni ialah kamu kena buat jawapan sendirilah. Kamu jawab tu ma ta'rif ataupun arif al-fasah ataupun arif as-salat. Jadi kamu jawablah. Salat, luruskan kesyaraan dan sebagainya lah. Itu berbentuk subjektif. Jadi ada 4 soalan. Okey. 4 soalan tu ialah soalan yang besar lah. Soalan awal, soalan tsani, soalan rabi'. Okey. 4 soalan besar. Dan setiap soalan tu 20 markah, total jumlah ni ialah 80 markah. Jadi Qismu Ba markahnya ialah 80 markah. Jadi tambah dengan Qismu Alif
maka jadilah 100 markah. Okey. Itu kertas. Tetapi kamu kena ingat, untuk Al-Syariah ni wajarannya hanya 70% sahaja, 70 markah sahaja, iaitu markah yang tadi ismu alif tambah ismu ba dapat berapa? 100 markah. Jadi 100 markah tu per dengan 100 kali dengan 70. Sebab apa? Sebab kamu ada satu paper lagi iaitu paper lisan, syafahi ataupun syafawi, yang itu 30 markah. Jadi Al-Quran, Wal-Hizzi dan Jatulis ni dua-dua kamu kena ambil perhatian. Kena score. Okay. Dia berbeza dengan subjek lain, mungkin bahasa Inggeris, bahasa Melayu, di mana markah lisan tu tak bercampur dengan markah paper. Syariah, syariah campur dengan paper. Jadi dua-dua paper lisan dan paper bertulis, dua kamu kena score. Okay. Tambahan pula paper bertulis iaitu markah dia tinggi 70 markah. Okay, 70 markah untuk pelajaran dia lah. Okay. Okay, jadi saya harap kamu fahamlah. Okay. Jadi kita akan tengok bentuk-bentuk soalan objektif. Okay, bagi kertas Al-Syariah 5402-1. Okay. Untuk soalan objektif SPM, kita tengok macam mana bentuk-bentuk soalan yang dan cara kamu menjawab. Apa cara tu yang penting. Kadang-kadang faham soalan tapi tak tahu cara menjawab. Okay. Jadi kita akan tengoklah macam mana cara untuk menjawab soalan-soalan. Okay. Jadi sebelum kamu pertama sekali saya nak tunjukkan ruang jawapan. Okay. Takut kamu tak perasan. Okay. Risau tak perasan. Excited sangat nak jawab SPM, tak perasan pula. Belakang tu ada jawapan. Okay. Jadi yang kamu kena utamakan, bila menjawab tu nanti kamu jawab macam biasalah dekat bahagian mualif tu. Tetapi apabila pemindahan jawapan tu, pastikan yang kat sini lah kamu kena tulis jawapan kamu. Okay. Nombor IC, fikiran. Ni lah ada jawapan dia. Ruang jawapan ada 20 soal, 20 jawapan. Okay. 20 ruang jawapan, pastikan kamu jawab semua. Okay. Jawab semua. Bahagian objektif jawab. Jangan kosongkan. Sama je macam kamu jawab tiga dulu kan. Okay. Jawab. Jangan kosongkan. Apa? Sebab ada jawapan. Mungkin tak ada jawapan, kamu kena buat jawapan juga. Okay. Okay. Jadi wajib isi jawapan pada ruangan ini. Jadi bila kamu dapat paper SPM tahun depan, dapat kan. Jadi, tapi kena ingat, okay, wajib isi. Ruangan ni kena isi. Sebab apa? Sebab nanti pemeriksa nak tanda senang. Kalau kamu tanda kat, kalau kamu isi kat depan, tak isi kat belakang ni, ni bahagian ni dekat belakang sekali. Okay. Mudahkan pemeriksa. Okay. Bila pemindahan jawapan tu, pastikan betul lah. Jangan ruang jawapan dekat dalam, lain. Ruang jawapan dekat sini, lain. Macam dia akan tengok kat sini lah. Okay. Okay, jadi ini adalah ruang jawapan yang harus kena perhatikan lah. Okay, kita tengok. Ni antara soalan-soalannya. Saya ambil soalan-soalan yang lepas lah. Yang lepas. Okay. Bentuk yang pertama ni bentuk Rosmul Bayani. Rosmul Bayani ni ialah peta lah. Itu yubayinu anisyamun muharram. Jadi mudahlah. Okay, kalau kamu baca, kamu apa. Jadi di sini dia tak nyatakan pilihan jawapan. Kan? Jadi kamu kena tahu jawapan dia. Tetapi ini adalah bentuk objektif. Okay. Tak semestinya objektif tu ada jawapan. Okay. Dia sediakan jawapan. Tak semestinya. Tetapi ini dalam kategori objektif di mana kamu kena tulis jawapan dia. Sebab jawapan dia mudah sahaja. Okay. Siyamul muharram. Puasa haram. Yang diharamkan. Jadi apa benda R dan S? Dia ada banyak, ada 6. Okay.
Jadi kamu tulislah. Itu Yaumul Arafah, lepas tu Tasu'a dan Asyura yang tu. Okey. Jawapan dia. Okey. Jawapan menepati kehendak soalan. Okey. Pastikan jawapan tu apa yang soalan tu nak. Kan? Dia nak apa? Asyamul Muharram. Jadi jawapan mesti siam ataupun puasa yang diharamkan. Kalau kamu bagi puasa yang sunat ataupun makruh, maka salah. Jawapan mestilah tepat. Contoh, siam yaumu Arafah. Mesti yaumu Arafah. Okay. Kalau kamu buat yaumu Isnain, salah. Sebab itu adalah puasa sunat. Ini Muharram. Jawapan mesti tepat. Okay, jadi objektif ni jawapan dia mesti tepat. Okay. Bentuk yang kedua ialah jadual. Okay. Jadual dalat ala iddatil firaq. Ini tajuk indah. Indah ni tajuk yang berkaitan dengan nasihat lah. Berkaitan 4. Okey. Jadi ini adalah berbentuk jadual. Jadi caranya senanglah. Dah ada jawapan yang atas tu. Arba'atu ashhurin wa 'ashara ayyam. Thalatha ashhur. Afhar. Wabil hamli. Thalathatu ashhur. Jadi kamu kena isi sahaja. Okey. Isi sahaja. Nampak simple. Senang diisi kan. Jawapan ditulis mestilah lengkap. Lengkap. Okay. Kalau tak lengkap, boleh jadi salah. Contoh, arba'ah ashhur wa 'ashara ayyam. Malas lah, tulis arba'ah ashhur sahaja. Salah. Dah rugi. Okey, rugi. Padahal betul arba'ah ashhur wa 'ashara ayyam, tapi kamu buat arba'ah ashhur. Itu salah, tak lengkap. Okey. Hati-hati. Dan rajin-rajinlah menulis. Jangan malas. Apa yang ada jawapan tu, ke atas tu, pindahkan biji macam ke atas. Biji. Arba'a ashhur wa 'ashara ayyam. Salin. Okey. Salasa afhar. Salin, salasa. Jangan tulis salasa saja. Itu salah. Jadi jawapan ditulis mestilah lengkap. Terutamanya di bahagian belakang tu. Belakang nanti kan, yang tadi saya tunjuk tu. Yang tu kena lengkap. Kalau tak lengkap nanti salah. Tak ada masa. Okey. Jadi, jadilah. Okey, boleh faham tak ni? Boleh. Okey, setakat ni baru 41 orang Ada lagi yang tak masuk lagi. Okey. Ustazah Nadia perhati je siapa yang tak masuk gitu. Okey. Okey. Terusnya. Ni bentuk dia macam kamu jawab tiga-tiga lah. Sama je. Okey. Okey. Yang bentuk seterusnya ialah iftari ijabah fahami ma bainal qausain. Jadi pun macam tiga-tiga juga. Okey. Di mana pilih dalam kurungan. Jawapan tu dalam kurungan. Okey, iftari ijabah. Min. Pada al-had, al-mabid, bimud, darifah. Okey. Jadi kamu pilih mana? Okey, bila pilih tu pastikan kamu pilih kemudian salin. Okey. Salin pun mesti betul. Okey. Okay, jadi penerangan dia adalah jawapan yang dipilih dan ditulis mestilah sama. Okey. Mestilah sama. Jangan kamu tulis lain. Yang pilih lain, yang tulis pun lain. Maka salah. Okey. Salah jawapan dia. Okey. Jadi contohnya lah, contoh. Kamu bawa min al-hajj mabit Muzdalifah. Apa jawapan dia? Arkan, wajibat, sunat. Mana satu? Mabit bin Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Adakah dia rukun? Adakah ia perkara-perkara yang wajib ataupun sunat? Apa jawapan dia? Mungkin jawapan. Min apa? Zuhairah. Zuhata. Apa jawapan dia?
Zairah? Arkan, wajibat, sunan. Sunan ke Ustaz? Sunan. Yang lain mana sunan? Betul ke salah? Salah. Wajibat. Wajibat. Okey. Okey, jadi hati-hati ya. Apa, sama-sama. Okey. Pastikan kita bersedialah. Walaupun SPM tahun depan, ini macam jauh lagi kan. Tak apa. Okey, ada masa lagi untuk mengaji. Okey, jadi contoh wajibat. Betul lah. Wajibat al-hajj. Tapi bila kamu salin, kamu tulis arkan. Dan tak salah, rugi markah kamu. Jadi pastikan alert. Hati-hati. Jangan terlampau excited, jangan terlampau overconfident. Hati-hati jawab tu lah. Okey, jawapan tulis dan yang ditulis sudah sama. Okey, jadi jawapan yang pertama akan diberi markah ialah jawapan yang kat belakang tadi yang kamu tulis. Kalau kamu tulis kat sini, wajibat, okey, dekat ruang jawapan kamu tulis arkan, dia akan tengok jawapan arkan. Jadi tak tengok jawapan wajibat yang kamu pilih kat sini. Okey. Dia akan tengok pada ruang jawapan. Jadi ruang jawapan tu lah yang sangat penting. Pastikan semak. Bila kamu dah habis jawab, semak. Ada masa semak. Okey. Apa? Sebab kita manusia masih lagi ada terlalai sikit. Okey. Kadang-kadang terlalai, tak perasan. Okay. Terusnya, uktub kalimah sahih wa khata'. Yang ni biasalah. Okey. Uktub kalimah sahih wa kalimah khata'. Disuruh tulis sahih dan khata'. Okey, jadi tulis sahih ataupun khata' sahaja. Tulis sahih ataupun khata'. Kalau kamu tanda right ataupun salah, maka salah, tak ada markah. Ini ada berapa soalan? Ada 4. Jadi 4-4 kamu jawab betul. Betul, pangkah salah, betul. Maka 4-4 tu salah. Okay, sebab apa? Sebab tak ikut arahan. Ikut arahan soalan. Sebab ikut arahan soalan. Arahan suruh apa? Dia suruh uktub sahih, kemudian uktub khata'. Okay. Begitu juga kalau soalan, contoh soalan disuruh uktub right. Untuk jawapan betul, wa uktub pangkah. Bayan yang khati'ah. Kalau disuruh macam tu kamu ikutlah. Disuruh pangkah ataupun right. Ikut. Okey, ikut arahan soalan. Jangan kita mana-mandai. Kalau mana-mandai nanti hilang markah tahu. Okey. Kemudian seterusnya ialah uktub ijabah as-sahihah fil fadharatil ma'idah. Ini sama juga. Tulis juga jawapan, tetapi jawapannya tak ada pilihan. Ada pilihan, kamu sendiri yang kena jawab. Jawapan dia dalam patah 2 perkataan, tak banyak pun. Okey. Tak banyak pun. Pertanyaan panjang sikit je. Okey. Contohnya ialah uktub ijabah as-sahihah fil fadharatil ma'idah. Okey, contoh al-jarimah. Ini dalam tajuk ya, hudud, okey, jenayah dan uqubah. Itu hukuman. Al-qatlu wa salbul amwal. Ini tajuk dirubah ataupun tajuk rompakan. Okey, rompakan. Okey, jawapan menepati kehendak soalan dan jawapan mestilah tepat. Apa soalan tu nak? Dia nak hukuman. Qatlu wa salbu amwal. Dia nak hukuman. Kamu jangan bagi jenayah apa benda. Qatlu wa salbu amwal. Oh ni al-irobah. Kamu jawab. Tak kena soalan. Kita tak kena jawapan dia. Okey. Okay. Contohnya. Jadi al-qatlu wa salbu. Okay. Jadi hukuman ni ialah bunuh dan salib. Ini bagi jenayah bunuh dan merampas harta. Dah belajar belum? Tajuk hudud. Dah. IB dah kan? Cuma IK ada beberapa tajuk lagi belum? Tak apa. Ada masa lagi. Okay, ada masa lagi kamu nak ulang kaji, nak belajar dengan Ustazah nanti. Okay? Tak apa, hari ni kita akan bincang cara jawab dia. Okay? Cara jawab dan adalah soalan sikit je. Okay? Okay. Tetapi kalau kamu jawab al-qatlu sahaja, salah. Sebab tak ada as-salbu. Sebab apa? Sebab dia nak tepat. Okay? Sebab dia nak tepat.
Kalau kamu al-faslu, tak ada qalbu. Walaupun faslu ada, tapi qalbu tak ada, salah. Okay? Jadi objektif ni kebanyakan dia soalan dia mesti tepat. Dia tak macam subjektif. Subjektif ni ada sikit, bolehlah sikit beri makan, boleh. Subjektif dia nak tepat. Okay? Contoh, salbu amwal faqat. Fadil yad warijli. Okay? Min khilaf. Okay? Ataupun utama dia qat'ul yad warijli. Okay? Dengan potong tangan dan kaki secara hilang. Okay? Ini panjang sikit jawapan dia. Tapi tetap satu markah. Okay? Tetap satu markah. Okay. Ada apa nak tanya berkaitan dengan soalan objektif? Ada tak soalan? Tak ada. Tak Makin ada. kurang orang ni. 41, 42, tolak 3, 39 orang. Kamu ada 50 orang. Mungkin ada beberapa orang je yang excuse. Okay. Okay. Kalau ada soalan, tanya ya. Jangan senyap. Jangan Boleh. Saya berbual kan. Kalau ada, tanya je. Tiba-tiba terlintas nak tanya, tanya. Takut lupa kan? Tanya. Ataupun kamu tulis dulu. Okay. Soalan seterusnya berkaitan dengan subjektif. Subjektif ni macam bunyi menakutkan. Sebab apa? Kena tulis dalam bahasa Arab. Kamu dah belajar 5 tahun bahasa Arab, katanya tak adalah masalah sangat. Okay? Buat ayat dia. Ayat tu pun mudah difahami. Okay? Ayat yang mudah difahami ataupun kamu hafal apa yang ada dalam buku. Kemudian tulis balik. Ya. Okay? Yang penting banyak ulang kaji. Okay. Kita tengok pembahagian soal. Tetapi tak tahu bab mana. Bab apa yang masuk Bab mana semua bab tu, macam mana pembahagiannya. Ini adalah pembahagian dia. Ada 4 soalan. Soalul awal, soalul tsani, soalul tsalits, wa soalul rabi'. Baik. Bab soalul awal tahtawi ala babil ibadat. Okay, babil ibadat li sanati rabi'ah faqat. Okay. Jadi soal awal ini berkaitan dengan bab ibadah sanah rabi'ah. Kamu dah dapat gambaran. Soalan pertama ialah tajuk bab ibadat. Okay. Tingkatan 4. Yang 5 IC buat tu kan. Dah siap sebelum Ustazah kamu dah minta, kamu siapkan. Okay. Nota tingkatan 4. Babul ibadat. Okay. Tingkatan 4. Dan soal tsani, soalan yang kedua. Jadi untuk soalan yang kedua dia akan fokus bab ibadat jadi tingkatan 5. Soal tsalits, soalan yang ketiga, soalan yang besar yang ketiga iaitu berkaitan dengan bab al-muamalat. Babul muamalat. Okey. Muamalat iaitu urus niaga, urusan as-sanatur rabi'ah, li sanatir rabi'ah wal khamisah. Bagi tingkatan 4 dan 5. Okay, jadi soalan ketiga ni dia gabungkan tingkatan 4 dan 5 bab muamalat. Gabungkan. Ibadat dia tak gabungkan sebab besar. Banyak kan. Bab ibadat adalah bab yang paling banyak. Jadilah tingkatan 4 dan 5 banyak. Okey. Muamalat ni tak banyak sangat. Tapi sikit-sikit tengok belajar macam banyak. Okey. Tak apalah banyak. Banyak belajar, banyak dapat ilmu. Banyak pengetahuan kamu. Okey. Jadi, soalan ketiga, bab muamalat. Soal rabi'. Soal rabi' ni, lain sikit. Iaitu bab munakahat dan bab jinayah. Bab apa? Bab munakahat hanya tingkatan 4 sahaja. Tajuk perkahwinan tingkatan 4 sahaja. Tajuk jenayah ataupun bab jenayah tingkatan 5 sahaja. Okay? Tetapi digabungkan dalam soal rabi'. Okay?
Catat sikit. Catat. Supaya kamu dapat jelas. Okey. Jelas. Macam mana pembahagian soalan-soalan tu. Okey. Ini soalan SPM lah. Kalau soalan pertengahan tahun ke akhir tahun tu, kalau lain sikit tu, tu lain lah. Tetapi ini adalah bentuk yang telah sama-sama kita kaji, sama-sama kita tengok bentuk soalan, macam inilah dia punya pembahagian dia. Okey. Okey. Kita tengok antara tajuk-tajuk ataupun soalan yang biasa akan masuklah dalam syariah ni. Okey, kita tengok. Biasanya tarikh. Tarikh mana-mana pun tarikh. Bila kita syariah tarikh. Kenapa kita tarikh? Sebab apa tarikh ni ialah nak menerangkan apa yang kita nak belajar. Contohnya solat khusyuk. Solat khusyuk dan khusyuk. Kan itu ada gerhana bulan kan. Solat tu nak solat. Kalau nak belajar solat lah. Solat seorang pun tak apa. Okey, solat khusyuk, gerhana bulan, gerhana matahari. Okey, main seorang pun tak apa. Okey. Jadi takrif itulah yang menerangkan apa yang kita nak belajar. Kemudian ad-dalil. Dalil minal kitab atau sunnah. Okey, dalil daripada kitab Al-Quran ataupun hadis. Ini kena hafal. Takrif kena hafal, hadis pun kena hafal. Kemudian hukum. Hukum apa? Contohnya hukum hibah. Hukum apa? Hukum solat. Solat khusyuk, hukum dia. Kita tengok hukum dia. Kemudian aqsam al-anwa', pembahagian ataupun jenis-jenis. Tengok tajuk-tajuk dia ada apa, beberapa aqsam. Mana yang ada aqsam, tengok aqsam. Dan anwa'. Kemudian al-arkan ataupun asyurut, rukun dan syurut. Rukun dan syurut ni banyak dalam tajuk muamalat. Arkan, al-bai', hibah, rahnu, masing-masing ada arkan. Macam musuh-alai, musuhi, al-musi kan. Jadi banyak. Kemudian syurut. Setiap rukun tu syurut. Okey, itu syurut dia. Okey. Sebenarnya ialah hikmah dan hikam. Hikmah. Hikam ni jamak. Soalan SPM tahun lepas, dia keluar hikam. Kalimah hikam ni. Kalau salah pandang, jadi hukum. Jawab hukum, salah. Okey. Itulah hati-hati. Biasanya hikam ni dia ada baris kecil ni kan. Nampak baris tu. Ada baris kan. Hikam. Kalau hukum dia tak ada apa-apa baris. Hukum di sini je. Kalau hikam dia letak baris dari bawah. Itu beza dia. Semua tengok betul-betul. Okey. Jangan main jawab je. Sebab apa? Sebab ada yang salah. Dia tanya hikam. Hikmah dia jawab hukum. Dah salah. Hati-hati. Okey, kita pergi satu persatu lah. Macam mana nak jawab takrif, macam mana nak jawab dalil apa semualah. Okey, saya harap kamu catat lah. Okey, catat, tulis. Okey, takrif. Pengertian dalam buku teks. Jangan buat pengertian sendiri. Nak buat sendiri tu salah. Payahlah nak dapat markah penuh. Kadang-kadang kena pun satu markah je. Nak selamat, hafal dalam buku teks. Okey, pengertian dalam buku teks. Kalau kamu ada buku kitab-kitab lain, kamu mengaji kitab Cik Surau tu, Cik Masjid, ada lah dia punya pengertian tu. Kalau sama, samalah. Kalau tak sama, elakkanlah ambil dalam buku teks. Okey. Buku teks tu lah yang paling sama sekali. Okey, kemudian ikut arahan soalan. Sama ada pengertian bahasa atau istilah atau kedua-duanya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang arif. Dia tanya, arif salatul khusyuk syar'an. Jadi nak syarak. Okay. Tapi jaranglah orang soalan minta lugatan sahaja ni jarang. Okey. Biasanya kalau minta lugatan dia akan dengan syar'an ataupun istilah. Okey. Kalau istilah boleh jadi lugatan dia tak minta. Jadi
Nak selamat, bagi dua-dua. Kalau soalan tu minta syar'an, pening pun nak syar'an ke dua waktu ni. Pening nak, bagilah dua-dua, tak ada masalah. Kalau dia minta dua-dua, bagi dua-dua. Contohnya, arif, salatul khusuf, lughatan wa istilahan. Jadi bagilah jawapan dua-dua. Lughatan wa istilahan. Seterusnya ialah pengertian sendiri tidak digalakkan. Kamu buat jawapan sendiri. Pengertian sendiri tidak digalakkan. Sebab apa? Takutnya kamu tak ada markah ataupun satu markah. Alhamdulillah. Padahal pengertian biasanya 2 markah ataupun 4 markah. Tengoklah mana-mana kalau dia minta perbuatan istilahan, dia dapat 4. Kalau istilahan saja 2 markah. Kalau kamu buat jawapan sendiri, tak dapat markah penuh ataupun salah. Okay. Jadi tidak digalakkan, cara kamu hafal. Panjang masih, banyak masih lagi kamu hafal. Okay. Seterusnya, pastikan tidak tersalah pengertian. Minta tarif solatul khusuf. Kamu jawab solatul khusuf. Kan dah salah. Jadi tak ada markah. Jadi. Okey. Seterusnya dalil. Dalil dalil. Pilih dalil yang mudah dihafal Quran ataupun hadis. Ini biasa saya pesanlah pada pelajar 5IB lah. Kita juga pelajar 5IP sama je. Kita 5 kan. Okay. Pilih dalil yang mudah dihafal Quran ataupun hadis. Okay. Pilihlah mana yang mudah hafal. Kalau kamu berkemampuan, hafal dua-dua. Okay. Kamu dah pilih, kemudian ada masa lagi lah, hafal dua-dua. Okay. Kalau macam ingatan tak berapa nak kuat sangat, pilihlah mana yang mudah, Quran ataupun hadis. Okay. Pilih mudah. Asalkan kamu hafal dalil. Okay. Asalkan kamu hafal dalil. Jangan tak hafal langsung. Sebab dalil ni ada soalan dia. Okay. Yang pertama sekali ialah dalil Al-Quran. Okay, dalil Quran, kita tengok macam mana cara untuk menjawab dalil Al-Quran, iaitu tidak perlu nama surah dan nombor ayat. Tak perlu nama surah. Surah apa lah. Kamu dah tulis jawapan dah tulis matan apa dia punya ayat Quran tu. Tuliskan contohnya wala taqrabu zina, contoh kan. Ataupun wa halallahu bai'a wa harrama riba. Dah dapat. Kemudian okey, surah apa lah, surah ayat berapa, pening lah nak, tak payah. Dah ada ayat Quran ataupun matan hadis pun dah cukup dah. Okey. Sebab apa? Sebab jawapan dia nak yang tu. Okey. Dia tak nak nama surah ataupun ayat, tak nak. Okey. Itu cara jawab. Okey. Kalau kamu peningkan benda yang tak ada markah tu, dia akan beri efek pada jawapan-jawapan yang lain. Yang tak dapat ni kan, dah pening. Tengok jawapan seterusnya, pening-pening, lalas, tak dapat jawab. Okey. Jadi, hafal yang mudah Quran ataupun hadis. Tapi bila kamu hafal dalil, kamu kena tahu dalil apa yang kamu hafal. Itu penting juga. Kamu hafal dalilnya, jawab dalil apa lah. Wala taqrabu zina. Ni dalil apa pula? Tak tahu lah benda. Main hafal buta kan. Jadi, bila hafal dalil, hafal lah. Kena ingatlah dalil apa. Dalil haram berzina ke, dalil wajib solat ke, benda apa. Kena tahu. Kemudian hanya tulis ayat Quran saja. Okey, bagaimana? Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi itu saja. Tak perlu kamu nak tulis nama ayat, nama surah, ayat berapa. Kemudian seterusnya ialah hadis. Okey, hadis. Hadis lebih kurang macam Al-Quran juga. Itu tidak perlu nama perawi. Nama perawi. Tahu nama perawi tak? Tahu. Yang kamu tulis an Abi Hurairah, an apa lagi? An Ibnu Umar, an Ibnu Abbas, an Anas bin Malik, an yang tu. Okey, jadi nama perawi tu tak perlu hafal. Okey, tak perlu. Okey, yang hanya kamu perlu tulis ialah matan hadis sahaja. Okey, contohnya bunyal Islam ala khamsin. Ayat tu lah. Okey.
Dah hadis-hadisnya. Apa tu lah. Okey, ni dalam syariah. Kalau dalam usuluddin, itu usuluddin ni format lah macam mana. Kalau dalam usuluddin. Tapi kalau dalam al-syariah, hadis sebagai dalil hanya hafal matan sahaja. Okey, matan sahaja. Yang nama perawi tu tak perlu. Okey, tak perlu tulis. Tak perlu ingat nanti kan kuning kalau apa ni siapa daripada siapa Nabi Hurairah ke Ibn Abbas ke Ibn Umar apa ni tak tahu kan. Tak payah. Hafal hadis dia, matan dia dan dalil apa. Macam Quran tadi kan. Kamu hafal dalil tu, dalil apa. Okey, dalil ditulis dengan tepat dan betul. Tiada kesalahan huruf ataupun bacaan. Jadi, bila tulis ayat Al-Quran ataupun hadis mesti betul. Okey. Tiada kesalahan huruf ataupun ejaan. Sebab apa? Sebab bila ada kesalahan, contohnya wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, ada kesalahan ejaan ayat Quran, tolak markah. Okey, ditolak markah. Maka sebab itulah subjektif ni dia punya kelebihannya bila kamu jawab ada jawapan itu betul. Cuma kena tolak sikit-sikit sahaja. Berbanding dengan objektif, kalau salah terus habis satu markah. Objektif ni bila ada 2 markah mungkin dapat 1 markah. Okey. Yang penting ialah kamu elakkan kesalahan huruf ataupun ejaan. Jangan salah eja. Ayat Quran tu jangan salah huruf. Wa halallah. Ha pedas, kamu tulis ha bulat. Ya, tolak sikit. Okey. Ya. Jadi dengan hadis pun kena ejaan betul. Dalil ijma' tidak diterima. Okey. Yang ni dah tahu semua kan? Saya dah pesan. Dalil ijma' tidak diterima. Apa? Ijma' ni senang sangat. Ijma'ul ulama ala tahrimi zina. Ijma'ul ulama ala pengguna kan. Jadi ijma' tak ada markah. Kalau kamu bagi dalil ijma' tidak diterima ataupun tak ada markah. Sebab tu soalan dia akan minta had dalil minal kitab awis. Okey. Kita tengok soalan contoh soalannya ialah ini. Okey, ni contoh dia. Contoh soalannya ialah soal hati dalil ala tahrimiz zina minal kitabi awis sunnah. Okey, minal kitab ataupun sunnah. Okey, jadi di sini dalam tajuk inilah tajuk hudud. Okey. Okey, jawapannya ialah qauluhu ta'ala, simple saja. Allah Ta'ala qala Allah Ta'ala. Manalah macam tu je, tak payah macam-macam ataupun kamu tak tulis pun tak apa, yang penting ada azaniyatu wal zani fajlidu kulla wahidihuma mi'atajal jannah. Okey, yang ini ialah dalam tajuk hudud. Okey. Bila tajuk hudud, dalilnya kamu hafal yang ni dalil dia ada dulu ya. Sebab bila kamu jawab wala taqrabuz zina innahu kana wala taqrabuz zina. Jadi yang itu dalil untuk menunjukkan haram zina, tapi saya rasa saya tak syorkanlah kamu jawab yang tu. Sebab apa? Sebab saya takut tak ada markah nanti. Okey, sebab bila tajuk hudud, kebiasaannya bila hudud ni dia akan ditentukan dengan hukuman sekali. Okey. Prima ID kena ingat balik saya pernah katakan. Okey. Dalil dalam tajuk hudud ni kebanyakannya dalil disertakan dengan hukuman. Okey. Contohnya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Okey. Penzina lelaki dan perempuan dan lelaki ni disebat setiap pada merekanya 100 sebatan. Ini menunjukkan bahawa haram berzina. Okey. Dan hukuman dia adalah 100 sebatan. Okey. Elakkan jawab wala taqrabuz zina. Okey. Sebab ni dalam tajuk hudud. Dia bukan tajuk yang biasa ibadah apa tu lah, berkaitan dengan mengelak daripada zina tu. Okey, kalau yang tu wala taqrabuz zina, Allah melarang daripada mendekati zina. Okay, tetapi yang ni dalam tajuk hudud, bila tajuk hudud biasanya disertakan dengan
itu dengan dalil-dalil yang lain kalau kamu perhatikan lah. Bila kamu tengok balik ayat Al-Quran ataupun hadis. Jadi di sini ada dalil, sama ada dalil kitab ataupun as-sunnah, dalil Quran ataupun hadis. Mana yang mudah? Kalau kamu rasa mudah Al-Quran, azan yaitu wazani fa'jidu kullal wahid minhuma bi atajadah, ataupun kamu khudu anni dan itu panjang kan. Okey, jadi mana yang mudah lah, kalau saya kata mana yang mudah. Okey, kalau rasa kamu hadis lagi mudah apa lagi? Kalau rasa Quran yang mudah, apa Quran. Contoh yang kedua ialah had dalil ala masyru'iyyat as-salat min al-kitabi aw sunnah. Okey, contohnya kamu hafal hadis. Oh, aku hafal dalil ni. Disyariatkan talak. Aku hafal lagi. Jadi kamu tak payah fikir an siapa daripada satu masa apa tu kedua. Just al-hadis ataupun qala Nabi SAW, qala Rasulullah SAW. Itu simple sahaja. Dan matanya iaitu abghadul halali ilallahi as-salat. Okey. Sebenci-benci perkara halal di sisi Allah adalah talak. Jadi maksudnya talak itu disyariatkan. Okey. Ada soalan tak? Ustaz, Ya. kalau tak tulis baris boleh ke Ustaz? Okey, bagus soalan. Kalau ada teman tanya. Baris tak perlu. Tak perlu tulis baris. Okey, kalau rasa yakin ayat Quran tu nak tulis. Tapi saya eloknya bagi saya tak payah tulis baris. Okey, kadang-kadang baris ni kadang-kadang semak sikit lah. Okey, kalau hadis memang tak payah baris lah. Hadis tu jangan letak baris. Quran tu boleh letak ataupun tak payah letak pun tak apa. Okey. Ustaz, saya ada soalan Ustaz. Okey, tanya. Ustaz. Saya. Boleh. Kalau contoh Ustaz kan, kalau kan dalam tiba-tiba lupa Ustaz kan. Tapi kalau dalil tu ada kena-mengena dengan tu boleh ke Ustaz? Okey. Dalil daripada buku teks biasalah. Tetapi contohnya kamu al-hafiz ataupun kamu ada hafal surah tiba-tiba aku rasa macam sesuai. Tengok. Tetapi pemeriksa akan tengok sesuai ke tidak. Kalau dalil selain daripada buku teks tu adalah sesuai dengan jawapan dalam SPM ni, diterima. Okey. Kalau sesuai, diterima. Contohnya kamu baca kitab lain, ada dalil. Sebab apa? Sebab dalil memang banyak, Al-Quran atau hadis ni memang banyak. Okey. Cuma dalam buku teks ni tak adalah nak buat banyak-banyak kan hadis ataupun dalil banyak-banyak kan. Dia akan pilih pick 1, 2 macam tu je. Tetapi kalau kamu hafal surah yang lain, itu ada juga yang berkaitan untuk atau lima tu kan. Kemudian pemeriksa akan tengok sesuai ke tidak. Sekiranya sesuai, maka jawapan itu diterima. Walaupun tidak ada dalam buku teks. Okay? Kalau tak sesuai, maka tak ada markah. Itu je. Jadi risikonya ialah kalau kamu hafal dalil luar daripada buku teks ni, risikonya sama ada diterima atau tidak. Itu je. Okay? Kita kata terlupa lah kan. Lupa nak buat macam mana, jawab je lah. Okay? Lepas tu doa lah, moga-moga diterima. Tak ada masalah. Okay? Tapi yang penting dalam buku teks tu diutamakan. Ada lagi soalan? Okay, kita teruskan lagi dengan hukum. Okay, hukum. Ma hukmu salatul kusuf, ma hukmu al-sabaih, ma hukmu al-udhiyah. Macam kan hukum. Jadi, bila nak jawab hukum tu, jawapan mesti berkaitan hukum seperti ini adalah hukum-hukum dia. Adakah wajib, sunat, mandubah, mustahabah? Tu satu kaum lah tu. Satu kerabat, sunat, mandubah, mustahabah. Nadab ke, istihbab. Itu kamu kena tahu. Jadi, sunat tu ada 3 jenis. 3 perkataan kalimah yang baru masuk. Kemudian ataupun sunnatun muakkadatun. Sunat dengan sunnah muakkadah lain sunat dengan sunnah muakkadah ni lain. Kamu jangan samakan. Sunat juga Ustaz, tak lain. Okey. Lain. Contohnya akikah.
sunnatun muakkadatun. Kamu jawab sunnah. Salah. Okey, sebab apa sunat muakkad dituntut dengan sunat yang biasanya lain. Kemudian jaizun, mubahun. Itu haruslah jaiz, mubah. Okey. Adapun la yajuz, la mubah ni jarang orang guna. La yubihu, dia la yubihu. Biasanya orang guna la yajuz. Okey, tengok mana. Okey, itu mubah. Haram, makruh, yasih, la yasih ataupun butlan, batal. Okey, ini adalah hukum-hukum jawapan dia. Selain daripada ni, bukan hukum lah. Okey, kena tengoklah. Okey, jadi jawapan dia berkaitan dengan hukum-hukum ni. Okey, bila soalan contohnya ma hukmu al-aqiqah, contoh kan. Okey, ataupun contoh soalan. Soalan tak. Okey, jawapan mesti disertakan dengan huraian. Sebab apa? Sebab kalau soalan tanya ma hukmu aqiqah. Kalau kamu jawab satu markah saja, biasanya tak ada. Dia akan dua. Paling kurang dua. Paling banyak 6 markah. Okey, soalan. Okey, paling banyak 6, paling kurang 2. Dia tak ada satu. Satu objektif sahaja. Okey. Jadi bila soalan hukum ni biasanya dia akan jawapan panjang. Okey, di mana bila jawapan panjang kamu kena ada huraian. Okey, contoh soalan. Ma hukmu al-fathu? Apa hukum fathah? Okey. Jadi al-fathu jaizun. Hukum dia harus. Kalau kamu jawab jaizun, maka sebab kamu lah. Satu ya. Tetapi sedangkan markah yang diperuntukkannya adalah 2. Bila 2 kamu kena jawab panjang. Itu jaizun hukum. Kemudian bisa babin wujud aib fil ahadil zaujain, itu huraian. Okey. Jelas jangan ingat bila soalan ma hukmul fathah. Kamu jawab hukum saja, kamu tak jawab huraian. Kamu dapat satu markah je lah. Bila hukum mesti ada huraian, mesti ada huraian. Okey. Apa hukumnya? Contohnya hukumu sunnatun ala mukallaf. Ala mukallaf tu pun dikira sebagai huraian. Okey, jadi hukum tu dalam buku teks. Kamu kena tengok balik, kena tengok rujuk hukum-hukum kan, hukum fathah, hukum apa lagi ya. Contoh hukum khulu'. Khulu' jaizun. Ma hukmu al-khulu'? Khulu' jaizun. Dia punya penerangan fi halati adamil waqaf. Contoh. Jadi bila kamu hafal hukum, hafal sekali dengan huraian. Okey. Jangan hafal hukum semata-matanya. Kalau ada nota tu tak apalah. Nota tu pendek-pendek lah. Tapi bila jawapan mesti ada huraian. Okey. Supaya apa? Supaya kamu tak bagi markah. Kerana mesti ada hukum dan ada huraian. Saya huraikan sekali. Huraian tu mungkin pendek je, macam contohnya al-fathu jaizun bisababi wujudi aib. Pun dah cukup juga sebagai huraian. Sampai sini je. Tapi saya bagi panjang lah. Senang. Selamat. Jawapan selamat panjang. Okay. Itu hukum. Okay. Aqsam, anwa, arkan, asyurud, hikmah, hikam ni hafal setiap maklumat tersebut menepati fakta yang ditetapkan. Dah fakta benda ni rukun, hikmah. Hikmah tu bukan fakta lah. Itu boleh awak sendiri. Cuma aqsam, arkan ni dia fakta. Kalau rukun tu ada 4 lah rukun dia. Kalau kamu tambah 5 jadi 10 rukun pun taklah. Yang akan pilih yang betul je lah. Okay. Kalau rukun tu ada 5, kamu jawab 3, 3 je lah. 5 tu, yang lagi 2 tu tak ada masalah. Jadi benda ni adalah berbentuk fakta, jadi kamu kena lah hafal. Hikmah boleh buat ayat sendiri Bila hikmah ataupun hikam boleh buat ayat sendiri. Okay. Kesalahan nahu ataupun saraf lah tidak ditolak markah. Jadi syariah ni dia bukan macam lam. Kita dulu kan kelas tu saya banyak kali sebutkan syariah ni bukan macam lam
Dia tengok ayat tu, nahu tu tepat betul kan. Kalau syariah ni, kalau salah nahu, tak ada salah. Contohnya, Muhammad tazhabani ila madrasah. Kalau syariah betul lah. Sebab apa syariah ni yang paling penting ialah dia punya makna tu. Okay? Makna dia. Apa yang jawapan yang ni nak sampaikan. Yang tu yang penting dalam syariah. Okay? Dari segi kawaid ataupun tata bahasa, dia tidak dititik beratkan. Okay? Tak dititik beratkan. Okay? Jadi, bila buat hikmah, pengajaran, ibadah dan sebagainya, kalau nak buat ayat sendiri, buat. Kalau nak hafal, boleh hafal dalam buku. Bila hafal dalam buku, kamu ingat-ingat sikit, boleh olah poin-poin yang penting. Okay? Tak semestinya hafal dalam buku tu, biji-biji tu kamu kena tulis. Mungkin ada salah sikit, kurang sikit, lebih sikit pun tak apa. Okay, asalkan ada. Jadi bila hikmah ni pastikan panjang lah. Bila hikmah ni biasanya jawapan 2 markah. Okay, 2 markah. Jangan pendek. Apakah hikmah sholatul khusuf? Contohnya, as-salat as-sawab. Dapat pahala. Pendek sangat. Jadi sikit je lah markah kamu. Cukup panjangkan supaya ada uraian. Ada soalan? Tiada. Ada. Okay. Siapa je tak tahu lagi. Ustazah Nadia, ada tak Ustazah Nadia? Ya, saya. Ustazah boleh tengok tak siapa yang tak hadir? Ustaz dengar saya ke? Dengar. Okey. Saya pun tak perasan sangat siapa tak hadir ni. Ada berapa orang je. Jadi jangan tengok-tengok lah siapa yang tak hadir ni. Okey. Ustazah kalau ada apa nak tanya boleh je. Ataupun ada info yang saya terlepas pandang pun Ustazah boleh. Bolehlah sama-sama kita beritahu kepada Ustazah. Okey, boleh Ustaz, boleh. Okey. Kita teruskan lagi. Sebab apa? Sebab soalan ni macam-macam bentuk. Tadi bentuk yang biasa. Tak ada dalil apa semua tu lah. Yang tu biasalah. Yang ini bentuk yang lain. Mungkin dia susah sikit. Okay. Mungkin arah dia tinggi sikit. Okay. Kita tengoklah. Iaitu al-farqu. Iaitu al-farqu yang menunjukkan perbezaan. Di mana soalan ada bentuk perbezaan. Kemudian al-hukmu wal-illah, hukum dan illah ataupun hukum dan sebab. Okay. Yang ketiga maklumat idhafiyah atau muhimmah. Di mana soalan ini dia ambil daripada maklumat idhafiyah ataupun maklumat muhimmah. Kadang kita tengok maklumat tambahan. Biarlah. Tak, kena baca juga ya. Maklumat tambahan ke, maklumat kecil-kecil tu, info-info kecil tu, kena baca juga. Sebab apa? Sebab soalan tu boleh ambil daripada situ. Okay. Soalan SPM pun pernah diambil daripada info-info tambahan. Okay. Maklumat tambahan ataupun maklumat kecil. Jadi, buku teks tu kena hadam semua sekali. Okay. Jangan tinggalkan sikit. Yang seterusnya berkaitan al-masailul muta'alliqah. Masalah-masalah yang berkaitan. Jadi masalah muta'alliqah ni ada beberapa tajuk saja yang ada. Dia bukan semua tajuk ada. Okay. Ada beberapa saja nanti kita tengoklah. Dan yang kelima ialah kebat. Kebat ni bunyi macam seram kan. Kebat, kena buat sendiri lah apa lah. Kadang-kadang macam kebat tapi jawapan dia pun dalam konteks juga. Okay. Sebab apa? Sebab subjek dini ni dia tak macam subjek-subjek yang lain. Mungkin subjek spy ke ataupun Quran Sunnah, pendidikan syariah Islamiyah, di mana kebat dia betul-betul kebat. Kalau dini ni kurang sikit tapi masih dari dalam kategori kebat. Okay. Kita tengok macam mana kebat dalam ini. Okay. Tengok al-farqu. Okay. Apabila soalan berbentuk al-farqu, okay, yang menunjukkan perbezaan. Okay. Soalan yang menunjukkan perbezaan. Apa kena buat?
Jawapan dalam bentuk jadual. Okey, jadi saya syorkan kamu, saya nak kamu, wajib ke atas kamu buat jadual. Okey. Apa buat jadual, barulah nampak dia punya perbezaan, perbandingan. Okey. Perbandingan tu buat dalam bentuk jadual. Okey. Apa? Sebab memudahkan pemeriksa. Bila perbezaan mesti bentuk jadual. Okey. Kalau beza ayat kan susah nak cari kan. Kuning kalau nak menanda warna kuning. Jadi jangan kuningkan pemeriksa, kita mudahkan. Okay. Jadi contoh dia. Tengok soalan. Bayin al-farqu bainal hajj wal umrah. Ataupun farriq. Manalah yang menunjukkan perbezaan. Farqu, tamyiz, itu bezalah. Terangkan perbezaan antara haji dan umrah. Bila adanya perbezaan, kamu buat bentuk jadual macamnya. Contohnya. Okey. Haji, umrah. Okey. Okey. Bentuk. Apabila beza tu, mesti dia punya aspek dia sama. Aspek aspek. Yang pertama, aspek dia apa? Itu dia ambil daripada istilah. Okey. Haji, istilahnya qasdu baitil haram lin nusuk. Umrah, aspek daripada istilah juga ziyaratul baitil haram lin nusuk. Kan ada beza kan? Haji tu qasdu, niat baitul haram. Umrah, ziarah. Oh, nampak beza kan? Dari segi aspek istilah. Yang kedua, aspek daripada aspek rukun. Okay, dari segi rukun, haji ada 6 arkan, ada 6 rukun. Umrah 5 arkan. Nampak kan perbezaan daripada segi rukun. Ini jelas tak ni? Jelas. Ni paling penting kan ni? Bila nak tanda senang, mereka tengok. Okey. Bila perbandingan dia, bagus boleh belajar ni. Boleh ni bagus dia buat jadual. Bila jadual, aspek yang silap. Ya, Ustazah? Ustaz, okey, macam mana dari segi lughatan? Mungkin budak nak tahu adakah lughatan perbezaan tu diterima? Okey. Untuk perbandingan ni, contoh haji dan umrah, lughatan dia tidak diterima. Kalau haji lughatannya ialah as-safru, dan umrah lughatannya az-ziarah. Yang itu tak diterima lah. Yang diterima biasanya istilah, dalil, tengoklah rukun dan perkara yang lain lah. Haji ada Arafah, umrah la yujad Arafah. Buat yang sendiri pun tak apa. Okey. Buat yang sendiri pun tak apa. Yang penting dipahami. Haji Arafah. Okey. Wujud Arafah. Umrah la wujud Arafah. Yang kedua tak apa. Buat je. Okey. Asalkan bunyi Arab. Kau jangan bunyi Melayu sudah. Bunyi negeri 9 janganlah. Tak ada masalah tolak. Bunyi Melayu tak ada masalah. Bunyi Arab ada masalah. Itu je. Salah kawaid ke, salah nahwu ke Arab apa pun tak ada. Asalkan dipahami. Okey, itu jadual ya. Saya harap kamu dapat faham. Okey, ni cara menjawab. Yang penting ialah cara menjawab tu. Kemudian hukum dan ilah. Hukum ilah ni agak sukar juga. Sebab apa? Sebab biasanya kalau jawab hukum, bolehlah hukum. Ilah sebab saya kena fikir kan. Tak fikir. Sebab apa? Sebab ni dalam kategori aras tinggi juga lah. Hukum dan ilah sebab apa? Sebab kita kena selesaikan masalah sebab dia tu. Bila tanya hukum, apa sebab setelah kita kena fikir lebih. Okay. Jadi soalan ni memang ada. Soalan yang kita bincang sama-sama ni, yang saya terangkan ni ada. Okay. Jadi kena ambil perhatian. Okay. Bila hukum dan ilah, jawapan dalam bentuk jadual ataupun point. Mana yang mudah lah. Jadual ataupun point.
Contoh bentuk jadual. Okey, terpulang pada kamu nak buat bentuk jadual ataupun point. Jangan buat bentuk ayat panjang. Jangan buat bentuk karangan. Al-hukmu al-fasqu ya jaizun. Anda ni tak payah buat ayat. Okey. Dalam syariah ni lebih kepada point. Tak payah buat kepala ayat, mukadimah macam lam tak perlu. Nak buat mukadimah dekat lam nanti. Dekat lam tu saya jawab lam betul-betul tepat-tepat. Di sini al-syariah jawapan point. Okey. Tak perlu ayat-ayat panjang. Okey, contoh soalul awal. Zabaha Ahmad wa naman wa lam yaqta wadajaihi. Jadi hukum illah ni kamu kena fahamlah. Kalau kau tak faham zabahannya apa berdiri, aku tahu zabahannya apa benda lah contoh kan. Wanaman, alamat wanaman. Jadi sebab itulah perlunya membaca, ulang kaji, memahami tajuk-tajuk ya. Point. Apa sebab dia diterangkan dalam bahasa Arab. Dia tak ada terjemahan Fahamlah zabaha sembelih Ahmad sembelih wanaman kambing. Walam yaqta wadajaihi, tapi tak putus dia punya dua urat. Dua urat bukan saluran. Dia ada marik dengan halqum dan marik lain, wadajain lain. Di dalam tajuk zabaih. Kita sama. Soalan kedua, zabaha. Contoh kan, rajulun al-udhiyah lailatul ain. Seorang lelaki dia sembelih binatang korban. Lailatul ain. Malam raya. Besok raya, malam ni dia pergi korban tu. Macam mana hukum Allah dia. Okey. Jadi ini adalah bentuk soalan dia lah. Okey. Bagaimana cara kamu nak jawab dalam bentuk jadual? Ni. Biasanya dalam soalan tu, contohnya soalan jim. Dia ada dua. Biasanya dua lah. Dua ataupun tiga. Okey. Kalau buat jadual macam ni, simple. Okey. Rokam, hukum, elah. Rokam tu tengoklah I kan. Alif satu Roman kan. Satu Roman. Pastikan bila pemindah jawapan tu sama jangan nombor 2 pergi nombor 1, nombor 1 pergi nombor 2. Salah lah. Sebab itulah nombor-nombor soalan ni alert ya. Nombor soalan. Alif, ba, jim, dal. Alif, nombor 1 apa dia. Alif, nombor 2. Bila soalan, saling soalan dan jawapan tu mesti tepat Jawapan tu mesti tepat sama dengan soalan. Contohnya soalan, soalan salib, jim. Satu Roman. Mesti tepat. Jangan terabur. Dan jangan inilah soalan pertama, kat sini soalan kedua dah ke belakang. Boleh lah nak menanda kan. Mencari kan. Okay, jadi memudahkanlah pemeriksa. Okay, jadi soalan jawapan dalam bentuk jadual macam ni Satu Roman, hukum apa dia? Jasah. Elah qat'un wadajain sunnatun. Okay, jadi jawapan yang pertama ialah jasah. Fah. Itulah. Hukumlah. Jangan ada wajib. Wajib ke haram ke apa lain. Jadi situasi untuk kamu jawab hukum ilah ni kamu kena hati-hatilah. Okey. Biasanya berkaitan dengan ibadah ni. Biasanya lah kebiasaan berkaitan ibadah ni kaitannya sah layak saya. Apa hukum solat berjemaah contohnya. Ataupun apakah hukum solat gerhana matahari biduri jamaah tanpa berjemaah ataupun seorang-seorang. Sah ke tak sah? Macam tu je. Biasanya sah dan tak sah lah. Okay. Ataupun yajuz ataupun la yajuz. Okay. Tengok kesesuaian hukum tu. Okey, soalan jawapan dua Roman la yafek. Okey, tak sah sebab apa? Waktu udhiyah ba'da tulu'i syams. Sebab apa? Sebab waktu untuk sembelih binatang tu selepas terbit matahari yang menahar hari raya.
Dia bukan malam raya. Malam raya tak, dia selepas naiknya matahari ataupun terbitnya fajar. Waktu subuh, lepas subuh tu okey dah mula boleh korban. Kalau malam tak boleh, tak salah. Jadi sembelihan biasa je lah. Bukan sembelihan korban. Bukan korban waktu pagi tu. Lepas subuh. Ini dalam bentuk jadual. Kalau dalam bentuk point, okey, soalan yang sama juga. Saya ambil soalan yang sama senang. Okey. Ni, soalan sama, kamu buat nombor 1. Kemudian, hukum dia apa? Efek. Elah. Ini dalam bentuk point. Pastikan jawab dalam bentuk yang kemas, cantik. Saya susun. Okey. Kalau boleh, hukum atas, elah bawah. Jangan buat sebelah. Saya buat sebelah, kemas. Okey, buat bawah hukum, elah. Itu juga jawapan nombor 2. Nombor 2, langkaukan sikit, sekarang satu baris. Buat. Okey, hukum, saya elah. Okey, jadi untuk jawab hukum dan elah ni, terpulang pada kamu. Nak jawab bentuk jadual ataupun point. Pastikan kedua-duanya jawab dengan kemas dan cantik. Okey, itu penting. Jawab kemas, jawab cantik. Okey, kita mudahkan pembaca. Jangan terlalu, okey, tidak susah pembaca nanti. Okey, boleh dapat? Boleh. Okey. Boleh. Okey, hukum dan elah. Okey, maklumat idhafiyah ataupun maklumat muhimmah, ni tak ada apa dah sangat. Tumpukan kepada info tambahan dan info penting lah. Tengok maklumat tambahan ataupun maklumat yang penting. Tengok dalam buku teks tu ada maklumat muhimmah, maklumat idhafiyah. Kita tengok. Okey, dalam buku teks. Biasa dalam buku teks ada. Okey, kalau buku rujukan tu kadang-kadang ada, kadang tak ada kan. Kalau kamu dapat belilah. Okey, buku rujukan atau terjemahan tu sebagai rujukan ya. Rujukan makna kamu. Tetapi untuk menghafal, tengok dalam buku teks. Okey, jangan abaikan buku teks. Okey, utamakan buku teks sebagai panduan. Buku teks tu yang paling penting. Yang penting buku teks. Saya dah kata ni buku teks. Apa soalan tu dia akan tengok buku teks. Okey, kamu nak tengok buku lain, boleh tengok. Tapi buku teks jangan lupa. Okey, masail muta'alliqah. Bagi masalah-masalah yang berkaitan ni, inilah yang okey, fokus kepada maklumat masalah berkaitan dalam tajuk berikut. Ini je lah. Ini saya dah keluarkan antara tajuk-tajuk yang ada masailul muta'alliqah. Tingkatan 4 yang ada as-siyamu masnun, az-zakat, zakatul amwal, al-hibah, wasiyah. Dan ini ada masailul muta'alliqah. Okey, masalah-masalah yang berkaitan dengan okey. Kalau tingkatan 5 tak banyak, ada 3 je, 3 tajuk. Zabaih, Uzaiyah wal Aiqah dan Ta'zir. 3 saja dalam tingkatan 5. Jadi jangan abaikan ya. Sebab kita tengok juga. Sebab apa? Sebab masalah berkaitan ni dia masalah yang lain. Masalah yang lain macam sikit. Itu. Itu yang kamu kena tahu. Okey. Okey. Hebat. Okey, hebat. Hebat tak kawan? Kemahiran berfikir arah tinggi. Ini macam satu-satu kan. Okey, macam mana bentuk hebat? Hebat lebih kurang macam soalan-soalannya SPM yang lain. Sama lah. Di mana soalan itu mempunyai stimulus. Stimulus ni maksudnya rangsangan. Rangsangan. Jadi kamu nak jawab tu dia ada satu rangsangan, contohnya gambar. Okey, gambar. Satu maklumat. Dinyatakan kenyataan, situasi, keadaan, menerangkan keadaan, apa masalah ataupun sebagainya. Okay. Biasanya kelengkapan ni dia ada rangsangan. Okey. Markah biasanya 4 markah lah. Biasanya 4 markah. Contohnya ada gambar, satu gambar, dua gambar. Itu jawab lah. Markah dia peruntukannya biasanya ada 4 markah. Okay.
Jawapan mestilah berkaitan dengan stimulus dan kehendak soalan. Okey. Kita tengok, perhatikan gambar tersebut, perhatikan maklumat tersebut, situasi, masalah. Itu yang kamu kena banyak fikir. Apa sebab dia kebat? Kebat ni kemahiran berfikir arah tinggi. Dia tak macam Arif. Arif pun kena fikir juga, tapi kena ingat dia kena berfikir nak mencipta ta'rif yang baru, tak ada. Dia yang ni hebat ni kena buat jawapan. Okay? Ataupun kamu kena fahamkan, kamu contohnya dah belajar tajuk pemilihan. Tiba-tiba ada situasi yang kena fikir, apa yang kamu belajar tu kena fikirkan. Okay? Kemudian antara bentuk pertanyaan, yang inilah antara soalan-soalan dia. Pangkal soalan, macam mana bentuk soalan dia? Ma ra'yuka? Macam ma rabbuka? Terkejut kan? Jadi ma ra'yuka? Apa pendapat kamu? Ini bentuk soalan dia lah. Ada bagi gambar, bagi situasi, ma ra'yuka? Apa pendapat tu kan? Ataupun ta'amul. Ta'amul ni teliti. Buat penelitian. Naqis, bincangkan. Maza tafham, apa yang kamu faham? Isyrah. Isyrah ni biasalah, tapi boleh digunakan dalam kebat juga. Jadi ini antara soalan-soalan, bentuk soalan pertanyaan yang ditanya. Okey. Maroyuka, ta'amul, naqis, maza tafham. Jadi bila kamu perasan perkataan-perkataan ni, kebatlah tu. Cobalah, standby-lah dengan jawapan-jawapan dia. Okey? Okay. Contoh. Saya ambillah satu contoh. Di mana contoh soalan ni saya ambil daripada soalan yang lepas-lepas. Ini contoh soalan dia. Yang ni dalam bentuk gambar. Gambar. Bayar zakat, rezeki bertambah, dia berkah. Gambar tak kisahlah bahasa Melayu ke apa kan. Jadi soalannya ta'ammulul ibarah. Teliti ibarah di atas. Apa tu? Bayar zakat, rezeki bertambah, dia berkah. Okay. Ta'ammul ibarah fi suratil as-sabiqah, summa istakhrij. Keluarkan dua. Isnaini mimma tafhamha. Dua perkara yang kamu faham tentangnya. Okay, jadi apabila keluarkan dua, maksudnya satu jawapan bernilai 2 markah. 2 jawapan, 4 markah. Itu kamu kena pandai kira-kira lah. Jadi bila jawab tu kena pandai matematik lah. Kira-kira lah. Tengok markah. Bila jawab, tengok markah. Jawab, tengok markah. Apa? Sebab markah tu yang kena perhatikan. Kalau 4 markah, dia minta 2. Jadi satu jawapan, 2 markah. Bila jawapan 2 markah ni panjang. Kalau dia minta 4 markah, jawapan pendek. Itulah. Okay. Perhatikan markah dia. Di sini ada 4 markah. Yang diminta adalah 2 sahaja. Okey. Okey. Bayar zakat, rezeki bertambah. Ini tajuk zakat lah. Apa benda yang nak keluarkan ni? Mimma tafham. Sama dia macam maza tafham. Dah ta'amul. Kemudian maza tafham. Apa yang kamu faham? Okey. Bolehlah tanya-tanya sikit ni. Apa ni? Syakira. Dia jawab Syakira. Syakira Zaini. Dalam bahasa Arab. Boleh tak bahasa Arab? Bahasa Melayu lah, bahasa Melayu lah. Tak apalah. Bahasa Melayu je. Kalau buat apa tu? Hikmah je Ustaz. Bahasa apa? Hikmah kan? Dia. Jadi sebab itulah kalau kamu baca hikmah, okey. Apa hikmah dia? Rezeki bertambah, 3 bayar zakatnya dulu ataupun menyucikan
Satu je Ustaz. Khasiatul iman. Okey, boleh? Okey, terima kasih. Jadi kebat ni saya kata berfikir, dengan kita akan berfikir. Jadi kita akan fikirlah jawapan dia bentuk apa. Kita nak bagi hukum. Bayar zakat, rezeki bertambah biar besar. Jadi bayar zakat hukumnya adalah wajib. Jadi kena tak? Tak kena kan? Jadi tengok sini, oh macam lebih kepada hikmah. Sebab apa? Bayar zakat, rezeki bertambah. Oh Allah menambahkan rezeki bagi orang yang bayar zakat. Boleh juga kan? Nanti kita cakap kita dalam bahasa Melayu. Sebab itulah dalam kebat ni, hikmah dan sebagainya, kamu boleh kena jawab dalam bahasa Arab. Wajib dalam bahasa Arab, tak semestinya ayat dalam buku. Kalau dalam buku pun ada hikmah kan? Hikmah az-zakah kan? Tetapi hikmah zakat tu kena tengok juga dekat sini. Tak semestinya semua hikmah zakat dalam buku ni masuk jawapan ni. Tak juga. Kena tengok. Okay? Kena sesuaikan. Kita kena fikir. Contoh jawapan dia apa ni kan? Contoh jawapan dia. Tadi kan? Az-zakat tanmiyatu amwalil mu'ti wa taksiruha. Ini saya ambil dalam buku teks. Zakat itu menyisikan. Macam tadi kita jawab menyisikan. Menyisikan apa? Menyisikan ataupun harta lah. Okay? Dia menyisikan harta. Jadi jawapan dia panjang. Zakat tanmiyatu amwal mu'ti wa taksiruha. Dan menambahnya. Okay? Macam lebih kurang juga kan. Tetapi di sini jawapan dia ada menyisikan harta. Okay? Jadi Allah menambahkan harta. Ataupun ayat sendiri. Ni panjang sikit lah. Ni bawa ayat sendiri. Inna Allah yuzawwidu rizqa ala man yusa'idul fuqara'i bil zakat. Ini contoh panjang. Boleh dia pendek. Zadallahu ta'ala ar-rizqu. Ar-rizqu bil zakati. Boleh juga. Okay. Jadi bila jawab tu kita kena fikir lebih lah. Sebab kan. Okay. Dan kita tengok adakah dia dalam jawapan hikmah ke, adakah dia dalam jawapan hukum ke. Jadi insyaAllah lah. InsyaAllah kalau tidak ada apa-apa arah membincang ataupun kita boleh buat kelas secara bersemuka, kita akan belajarlah menjawab kebat-kebat ni. Okay. Macam mana nak jawab kebat. Jadi Ustaz dan Ustazah ni insyaAllah lah akan berusaha untuk mencari soalan-soalan untuk kebat ni. Okay. Kita akan bincang sama-sama. Okay, jadi kebat ni ada. Okay, setiap soalan tu boleh, yang saya perhatikan, okay, kebat dengan hukum elah, setakat 2 SPM sebelum ni, dia tidak bersama dalam satu soalan. Kalau soalan tu ada hukum elah, dia tak ada kebat. Macam itulah. Okay, jadi hukum elah dengan kebat ni, dia lebih kurang sama. Dua-dua sebenarnya kebat. Jadi kalau kita nampak kebat ni hanya ada stimulus gambar dengan maklumat-maklumat. Okay. Bahkan hukum amsal, hukum dan elah tu adalah kebat juga. Okay. Kamu perhatikanlah nanti. Jadi sama-sama kita perhatikan. Okay, ada pertanyaan? Okay, ada apa pertanyaan? Sebab saya nak terangkan satu lagi iaitu lisan. Okey, ada masa lagi saya nak terangkan lisan ya. Kita pergi pada soalan lisan ni, ujian lisan. Ada apa pertanyaan? Okey, jadi kuasai pelajaran dalam buku teks, lepas tu tingkatkan hafalan. Okey, jadi kamu kena hafal tarif, dalil, hukum dan lain-lain dah. Semua tu kena hafal. Okey, nak berjaya kena hafal. Seterusnya perbanyakkan latihan. Okey, latihan. Lepas tu soalan-soalan. InsyaAllah nanti kalau kita ada masa lagi untuk bersemuka, kita akan buat kelas secara bersemuka lah. Okey. Dan diharapkan dapat menyelesaikanlah. Ustaz dan Ustazah akan berusaha habiskan silibus kamu tingkatan 4 dan 5. Lepas tu kita buat latih tubih lah. Walaupun SPM kamu bulan 3 tahun depan. Okay, bila kita dah buat banyak latihan. Sebab apa? Perbanyakkan latihan tu yang penting. Okay. Penting sebab apa? Sebab membiasakan kamu dengan soalan-soalan. Okay.
Kemudian bila dah jawab banyak soalan, insyaAllah mudahlah kamu untuk menjawab soalan SPM nanti. Ya, seterusnya kita terus mudah. kepada tiga lisan tadi kita dah bincangkan berkaitan dengan ujian bertulis. Ujian bertulis. Jadi diharapkan kamu ada persediaan yang rapilah untuk ujian bertulis ni. Okey, jangan kamu abaikan. Okey. Itu apa? Penting juga untuk SPM kita, SPM kamu, menentukan masa depan kamu dalam bidang ini. Jadi janganlah mensia-siakan 5 tahun kamu di sekolah belajar dini, last-last tak dapat apa-apa, rugi. Rugi masa, rugi duit mak ayah kamu habis semua. Dah habis banyak belanja dah. Pastikan kamu mencapai keputusan ataupun kejayaan yang akan memberi hasil yang lumayan kepada mak ayah kamu. Yang itu paling penting. Hasil itulah yang sangat penting untuk kita beri kepada mak ayah kita. Jadi teruskan lagi dengan teknik menjawab syariah, SPM, Al-Quran wal Hifzi. Jadi untuk bertulis tidak ada Quran dan hafaz ni tidak ada bertulis. Kalau kita tengok format kertas bertulis, tidak ada Al-Quran wal Hifzi. Tidak ada soalan tajwid, tidak ada soalan sambung ayat, tulis ayat, tak ada kan? Tak ada. Di mana Al-Quran wal Hifzi dibuat satu kertas yang lain, satu kertas, untuk ujian syafawi ataupun syafahi, ujian. Imtihan syafahi ataupun syafawi lah. Dia perkataan biasa daripada syafatun, bibir. Bibir syafatun. Jadi syafahi ni maksudnya lisan lah. Okey. Jadi as-suwaru fil muqarrar syariah SPM. Jadi surah-surah dalam silibus muqarrar syariah ada yang pertama ialah surah Yasin cetakan 4, dan surah Al-Mulk cetakan 4, yang ketiga surah As-Sajdah sanatul khamisah, rabi'an suratul Insan sanatul khamisah. Okey, itu je lah. Ada 4 saja. Ada 4 surah-surah. Saya harap kamu dah menguasai surah tingkatan 4 ya. Tingkatan 4 dah hafal ya. Itu je dah hafal. Tingkatan 5 oleh kerana dah pertengahan tahun, sepatutnya sejadah dah hafal ataupun insan kamu dah hafal. Dua-dua tu dah habis. Dengan kita 4-4 dah habis. Paling kurang pun tinggal surah insan saja kamu dah hafal. Okey. Jangan ada 4-4 surah kamu tak hafal pun. Ataupun 2 surah je kamu hafal. Kerana kamu nak kerja nanti. Rugi. Sebab apa? Sebab paper bertulis dengan paper lisan ni digabungkan naskahnya. Naskah digabungkan. Kalau kamu abaikan salah satu, nanti rugilah. Contohnya tak hafal Quran. 30 markah. Habis ni. Rugi. Janganlah merugikan. Okey. Kita tengok pemarkahan ujian lisan. Okey, untuk pemarkahan ujian lisan ni ada 3 bahagian, di mana bahagian hafazan, tilawah dan ayat soalan. Okey, hafazan, tilawah, terjemahan. Hafazan ni adalah markah yang paling banyak sekali, iaitu 30 markah. Tilawah 14 markah. Tilawah ni baca. Baca tu bukan baca sambil lewa. Ada cara dia baca dia. Terjemahan. Terjemahan dalam bahasa Melayu. Ni je lah yang ada dalam bahasa Melayu. Yang bertulis tak ada bahasa Melayu. Yang ada bahasa Melayu ni je lah. Jadi apabila dicampurkan semua markah ni, maka bernilai 50 markah. Okey. Tetapi
Apabila dijumlahkan dengan 50 markah, maka wajarannya ada 30 markah sahaja. Okey. Di mana jumlah markah yang kamu ambil ujian lisan, hafazan, tilawah, terjemahan bagi dengan 50 kali 30. Inilah markah kamu. Okey. Jadi markah inilah yang akan ditambah dengan markah 70% tadi daripada ujian 20. Okey. Itulah saya kata nak dua-dua paper ni kamu kena kuasai. Ujian lisan dan ujian 20. Okey. Jangan abaikan. Okey, kita tengok bahagian hafazan. Okey, bahagian hafazan. Di mana hafazan ni adalah markah yang paling banyak sekali. Iaitu 30 markah. Kali 1 hafazan. Dalam 4 surah tu kena hafal. Wajib hafal. Kamu kan tahu pun surah apa yang akan keluar. Saya pun tak tahu. Tahu-tahu bila ujian je, baru tahu soalan. Okey. Jadi nak hafal. Sebab 4 surah tu akan keluar. Okay. Okay, dalam soalan hafazan ni, dia merangkumi 3 aras. Okay, di mana dia ada aras rendah, sederhana dan tinggi. Dia tak adalah semua senang je. Tak ada semua susah, tak ada. Okay. Tapi kalau siapa yang hafal 4 surah lancar, dia senang je. Okay. Kalau siapa tak hafal, semua susah. Yasin, kalau kita tak tahu apa apa? Yasin, Al-Quran, apa nak? Okay, jadi kita tengok macam mana bentuk-bentuk ataupun soalan yang aras rendah, sederhana dan tinggi. Inilah di pembahagian. Ini macam botol lah, soalan botol juga. Okay, dah tahu aras rendah, aras sederhana, aras tinggi. Okay. Boleh catat perhatikan betul-betul. Okey, ada 4 surah, Yasin, Mulk, Sajadah, Insan. Jadi satu surah tu dia akan pecah 3. Rendah, sederhana dan tinggi. Okey. Rendah biasanya awal ayat. Tengoklah kalau Yasin tu ada 83 ayat dengan lebih lah, lebih kurang macam tu lah. Ini saya bahagian lebih kurang lah. Okey. Sederhana, ada je lah 22. Kalau Al-Mulk, Sajadah, Insan ni senang lah sebab masing-masing 30 ayat, 31 ayat. Okay, Yasin dia yang panjang kan. Yasin panjang sikit lah. Sebab orang setiap minggu baca Yasin kamu kan. Yasin setiap minggu. Jadi Al-Mulk, Sajadah dengan Insan ni 30 ayat. Jadi boleh bagi 3. Jadi lah 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30. Okay. Jadi soalan aras rendah ni bagi pelajar yang lemah, hafal lah, takkan tak hafal 1 sampai 10. Okay. 1 sampai 10 takkan kamu tak hafal. Surah Yasin panjang lah sikit, 1 daripada 1, sebab setiap minggu baca, hari-hari baca, orang meninggal pun baca, bulan Jumaat baca, hari Jumaat pagi baca, takkan tak hafal. Al-Mulk 1 sampai 10, Sajadah sampai 10. Aras rendah ni kuasai. Okey. Sebab apa? Sebab soalan tu, ayat tu akan keluar antara 1 sampai 10. Itu maksud dia. Mungkin Alif Lam Mim. Dia nak pada itu soalan dia 1 sampai 10 antara situ lah. Aras rendah ni tolong kuasai. Mana yang pelajar lemah lah. Okay. Aras sederhana pun kuasai juga. Ini cerita yang lemah lah. 5 IK. 5 IB setakat ni alhamdulillah, tapi ada je yang tak habis hafal lagi kan. Pun kena hati-hati. Okay, tapi kalau kamu hafal semua surah tak ada masalah. Rendah ke sederhana, tinggi ke, senang. Yang anggap senang. Okay. Cuma pelajar yang sederhana dengan lemah ni lah. Tolong ambil perhatian. Ini pembahagian je lah. Okay. Jadi aras sederhana ni adalah sampai 20 ayat lah. Yasin je lebih sikit lah. 40 kan. Ini sampai 20 ayat. Takkan tak boleh 20 ayat. Sampai sederhana. Okay. Kalau ada bahasa yang lemah ni, hafalkan aras ni.
Okey, arah tinggi ni belakang-belakang ayat. Okey, belakang-belakang ayat. Banyak kan? Okey, jadi ini antara bahagian dia lah. Okey, macam mana arah terendah, sederhana dan tinggi. Jadi setiap soalan, okey, setiap soalan tu arah terendah, sederhana dan tinggi. Arah terendah dia akan ambil mana-mana. Contohnya arah terendah Yasin. Antara 1 sampai 21. Dia ambil Yasin. Kemudian arah sederhana. Dia ambil surah apa? Dia ambil surah Al-Insan. Jadi ayat dia antara 11 sampai 20. Arah tinggi. Maka dia akan ambil arah tinggi itu daripada surah As-Sajdah. Iaitu ayat 21 sampai 20. Antara 21 sampai 30. Okey. Itu cara dia. Contoh soalan tu Yasin. Ambil Yasin rendah, sederhana, tinggi. Surah yang sama tak. Dia akan ambil surah yang berbeza-beza. Okey. Dan arah tu berbeza-beza. Tapi yang ada arah rendah, sederhana dan tinggi. Sebab itulah saya kata arah terendah ni mesti ada. Mesti ada, jadi mesti hafal. Sebab apa? Sebab pengalaman tahun lepas ada yang tak hafal. Itu yang saya arah terendah 1 sampai 10 pun tergagap-gagap, tak hafal, rugi. Arah terendah dah tak hafal, arah sederhana macam mana tinggi. Ataupun dia orang target. Apa sejadah je lah, sejadah dengan mood je. Yasin tu adalah ingatkan tu je. Tapi bila keluar Al-Insan, macam mana? Sebab tu lah surah, semua surah kena ada, kena hafal. Semua surah. Kamu tak boleh target apa hafal surah sejadah, nanti keluar surah sejadah yang kamu arah surah. Tak tahu. Okay. Jadi hafal lah surah. 4 surah je, tak banyak. Okay. Masa pun banyak lagi. Okay. Cuma saya tak pastilah ujian lisan bila. Tak sana kan. Mungkin tahun ni juga, ujung tahun ke. Ya, ataupun tahun depan sebelum ujian tulis. Okay. Saya harap kamu hafal lah surah. Okay, kemudian cara bentuk soalan. Soalan yang ditanya ni. Ni kena ingat bila soalan a'iddu maksudnya ulang. Sil sambung. Akmil sambung. Contoh soalan. Soalan ni a'iddu hadhil ayat thumma akmil ayat ila ma ba'daha. A'iddu, ulang ayat ini, thumma akmil ayat ila ma ba'daha. Kemudian sambung. Contohnya, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. A'iddu hadhil ayat thumma akmil ayat ila ma ba'daha. Maksudnya kamu kena ulang balik. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana ansurna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau kita macamlah. Okey? Betul. Kalau soalan ni fil hadhil ayat ila ma ba'daha. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Bila soalan sil, kamu sambung, jangan ulang. Kalau ulang, kalau salah arahan, tolak satu mata. Kan? Juga kan? Salah arahan, tolak satu mata. Okey. Itulah kena relate. A'iddu, sil ataupun akmil. Sil dengan akmil tu sama je. Dia a'iddu je. A'iddu tu ulang dan sambung. Kalau sil dengan akmil, sambung lah. Okey. Jadi bila menjawab soalan hafazan, nanti kita tengok hafazan dulu nanti maka pastikan jawab semua soalan. Ada 3 soalan, arah rendah, sederhana dan tinggi. Tu 3 tu, rendah, sederhana dan tinggi. 3 soalan. Itu baca hafalan mestilah lancar dan jelas. Baca lancar dan jelas. Kamu nak dapat markah yang tinggi, baca lancar dan jelas. Gagap-gagap sikit tu tak apalah, boleh lah. Jangan termonong lama kan. Habislah. Bertajwid. Tajwid pun ada markah. Okay, tajwid. Panjang, pendek, mat asli. Mat asli tu mat paling basic sekali. Mat asli. Alif, waw, ya. Dua harakat.
Kalau yang panjang-panjang tu mak wajib musai mak jaiz tu kau baca lebih sikit pun tak apa. Ha. Jangan yang pendek kau panjangkan, yang panjang kamu pendekkan. Jangan. Salah markah. Okay, sebab apa? Sebab ada markah tajwid. Fasih ataupun fathah, makhraj. Huruf apa? Huruf qa, a, ha, ra. Kalau siapa yang tak boleh sebut ra tu, tak apalah, faham. Okey. Ya, makhraj lain-lain. Okey. Sebab yang ini adalah kriteria yang akan diambil kira. Okey, dalam masa hafazan. Ini betul ni. Tahu. Okey, tahu. Baca tu bukan main cepat dia baca. Okey, mesti baca dengan betul. Nak dapatkan markah yang tinggi. Okey, menguasai ayat ras rendah, sederhana dan tinggi dengan mudah. Ulas. Okey. Senang kita, empat surah tu hafal semua. Dah hafal, lancar kan? Kopi kan dulu. Okey. Okey, itu adalah bahagian hafazan. Okey, untuk tilawah. Tilawah ni bacalah. Okey, 14 markah. Okay. Antara pelajar yang dapat markah tinggi adalah ni, tilawah. Sebab apa? Tilawah ni baca sahaja. Tetapi kalau baca sambil lewa pun kena tolak markah. Jadi jangan bagikan markah kamu titik ni. Di sini jangan habiskan markah. Okey? Cara menjawab. Okey. Biasanya soalan dia akan ambil daripada 4 surah hafazan tadi. Okey. Surah Yasin, Al-Mulk, Sajadah dan Insan. 4 surah tu adalah surah yang kamu dah hafal. Kalau kamu dah hafal, takkan baca tak roti lagi. Kan? Mestilah tahu. Itu adalah bonus. Okey. 4 surah tu yang kamu dah hafal. Okey, bacaan tilawah mestilah merangkumi, lancar dan jelas. Betul lah, Pak. Bila soalan tilawah, dia soalan yang kedua lah. Soalan kedua tilawah, baca. Sebab kamu baca bukan yang hafal. Dia akan ada teks. Ada teks. Ayat tu, baca je. Baca, lancar jelas, tajwid, proses. Sama macam hafazan tadi. Hafazan tadi mungkin tukar sikit lah kan. Dah tak pandang teks. Jadi pandang ayat Quran, teks ayat Quran kan. Jadi seterusnya ialah menguasai wakaf dan ibtidah. Jadi dalam Al-Quran tu kan dah ada tanda wakaf, mana boleh berhenti, mana boleh tak boleh berhenti kan. Jadi perhatikan. Bila berhenti, macam mana nak mula balik kan. Jadi itu mudah je sebenarnya. Sebab apa? Sebab kamu dah hafal ayat tersebut, kamu dah banyak kali baca dan kamu mesti tahu kat mana boleh berhenti ataupun wakaf dan kat mana boleh mula balik. Ya. Okey. Dan tiada masalah gagap atau tersangkut pada bacaan. Bagi saya tak ada masalah. Okey. Tak ada masalah gagap. Macam pesan kamu jumpa Quran. Selama ni tak jumpa Quran, tiba-tiba jumpa Quran, betul. Tergagap-gagap. Kalau tergagap-gagap tu, maknanya tak baca lah tu. Nanti kita tengok lah. Nanti saya tengok lah. Nanti saya tengok lah siapa yang tergagap-gagap. Okey. Kalau gagap sikit tak apa. Kita dah tu. Tapi kalau menanjang gagap tu, ya, wal Quran. Mengeja-ngeja. Okey. Harap tidak ada ya. Kamu semua adalah pelajar-pelajar yang terpilih untuk mempelajari ilmu dini ni, jadi cara tidak ada masalah lah. Okey. Okey. Contoh soalan. Jadi soalan ayat akan diberi, jangan risau. Ayat akan dibagi. Ayat tu mestilah ayat daripada 4 surah tadi. 4 surah itulah yang kamu dah baca, yang kamu dah hafal, kamu dah lancar. Itu je lah. Tak ada masalah. Walau tara idil mujrimuna nakisu. Dan baca tu jangan laju sangat. Walau tara idil mujrimuna nakisu ma'an rabbihim. Ya. Baca bitartil. Waratil Quran tartila. Surah Al-Insan. Baca secara tartil. Walau tara idil mujrimuna nakisu ma'an rabbihim. ربنا
Rabbana berkorban wa sami'na. Nak salah lagu pun boleh, nak bertaranum pun boleh, tak ada masalah. Okay? Jadi baca tu baca elok. Sebab tilawah. Okay? Tilawah baca, jaga tajwid, fasahah dan sebagainya. Kalau kamu baca betul-betul, maka semua pun boleh. Okay? Okay, Ustaz, ya. saya nak komen sikit lah yang pasal tilawah ni. Okay. Apa ni, ada di kalangan pelajar yang saya tasmik lah kan. Macam buat kesalahan yang apa ni, yang kita kata kesalahan apa yang tak sepatutnya lah kan. Contohnya huruf mat, alif, waw dan ya. Dia tak baca panjang kan, dia sambung. Contoh walau tara izil mujrimuna nakisu, itu dia sambung terus, dia apa tu tak panjang kalau ada huruf mat tu, alif, waw, ya. Jadi pesanan ustazah pada pelajar, tak kisahlah 5 IK ke 5 IB, janganlah kita buat kesalahan yang kecil-kecil ni yang boleh mengurangkan markah kamu semua lah. Macam tajwid yang senang-senang kan, hukum mim mati, nun mati, itu yang paling basic tu. Tapi masih ada segelintir daripada kamu yang salah benda tu kan. Itu je lah komen sedikit. Okay, terima kasih Ustazah. Jadi ingatlah apa yang Ustazah Nadia pesan. Okay. Sebab apa? Sebab ini tilawah kamu baca, kamu tengok. Jadi bila hafal tu, bila hafal tu kalau hafal betul-betul ayat tu panjang pendek. Sebab apa? Kalau kamu buat kesalahan, markah ditolak, sama je markah tajwid akan ditolak. Tak dapatlah 14 markah penuh, dapatlah sikit. Jangan kamu boleh dapat markah yang penuh. Okay. Jadi siapa yang tasmik dengan Ustazah, saya tu mak asli itulah paling basic sekali. Okay. Kalau mak yang mak wajib masuk, tu lebih sikit lah panjang dia. Okay. Okay, seterusnya ketiga, terjemahan. Okay, jadi bahagian ketiga, soalan yang ketiga iaitu terjemahan. Terjemahan ni 6 markah. Okay, kajian macam ayat ada 6 markah ni adalah 6. Okay. Okay, kita tengok macam mana markah yang 6 tu. Okay. Kita tengok yang pertama iaitu terdapat 2 soalan. Okay. Biasanya soalan yang saya perhatikan ialah soalan itu dia akan ambil daripada ayat tilawah tadi lah. Yang kamu baca tu kan. Contohnya kamu dapat tadi surah Sejadah, walau tara izil mujrimu mana itu kan. Okey, ada 2 soalan. Okey, 2 soalan. Satu soalan 3 markah. Okey. Satu soalan 3 markah. Jadi terjemahan kepada bahasa Melayu. Ini barulah kamu jumpa bahasa Melayu. Satu kata subjektif tadi tak ada bahasa Melayu, tadi ada ini baru jumpa bahasa Melayu. Okey, jawab dalam bahasa Melayu. Okey, terjemahan jawapan merangkumi. Okey, jadi bila kamu jawab terjemahan tu, kamu buat mungkin kamu hafal kamu jawab mengikut isi ayat. Okey. Ataupun kamu jawab satu persatu, harfun biharfin. Jadi terjemahan ni sama ada kamu buat terjemahan pentafsiran ayat ataupun harfun biharfin. Mana-mana lah. Okay. Mana-mana untuk kamu lah. Tapi kebanyakannya budak harfun biharfin kan. Mana yang pandai bahasa Arab, dia terjemah lah kata-kata kan. Tak ada masalah. Okay. Kalau betul-betul lah dapat makan semua. Kalau ada orang sikit lah separuh yang betul, mungkin dapat kasih kedua masalah ke. Macam tu lah kepada terjemahan. Okay. Kita tengok. Contoh soalan. Tarjimul ayah al-atiyah. Fazuku bima nasikum liqa ayamikum hadza inna nasinakum. Ataupun hadza lah sini. Fazuku bima nasitum liqa ayamikum hadza. Jadi soalan tu dia pendek je. Dia tak ambil panjang satu ayat panjang tak. Jadi pendek je.
Bajet-bajet untuk 3 markah lah macam tu lah. Okey, jadi satu soalan ni 3 markah. Ini soalan satu lah. Okey, jadi cara menjawab cara lisan lah. Tak payah bertulis. Lisan ni cakap dia. Okey. Jadi kamu akan tengok fazuku. Jadi soalan ni dah ada dalam kitab. Bukan saya baca, memang dah ada kertas. Jadi kamu boleh tengok lah. Ayat contohnya fazuku bima nasitu liqa ayatukum hadha. Okey. Jadi kamu boleh baca secara tafsiran ayat lah. Contoh kamu hafal bibit-bibit. Maka rasakanlah sebab apa yang kalian telah melakukan pertemuan hari kalian ini. Contoh. Okey. Itu kamu jawab secara tafsiran ayat. Dan kamu juga boleh jawab secara harfun biharfin. Contoh, ni saya buatkanlah harfun. Pa ni. Fazuku kan. Pa. Maksudnya maka. Zuku. Zuk. Rasa kan. Mereka rasa. Bi. Dengan. Ma. Apa. Nasitum. Nasitum. Nasitum mereka lupa. Liqa. Liqa ni pertemuan. Yaumi. Hari. Kum. Mereka. Ataupun hari kalian. Haza. Ini. Okay. Dah dapat markah penuh. Okay. Betul lah. Sama ada kamu nak jawab secara tafsiran ayat yang kamu hafal dalam tafsir ataupun bibit-bibit. Okay. Kalau kamu terjemah, contohnya kamu terjemah fazuku bima. Lepas itu yang belakang tu tak tahu. Kamu mungkin dapat 1 markah ataupun 2 markah. Tengoklah bergantung pecahan 3. Okay. Jadi terjemahan ayat ni di samping kamu hafal, kena tengok tafsir. Okay. Terjemahkan dia. Okay. Yang penting dalam terjemah ayat ni cakap. Bercakap. Sebab apa? Sebab yang lepas-lepas banyak. Itu lepas buku ada markah. Cakap. Hitam lah. Apa orang cakap je lah. 5IK. Kalau tak faham lah cakap je lah apa benda yang kamu rasa. Cakap je lah. Agak terkena dapatlah 1-2 markah. Okay. Kalau kamu begitu langsung 0 markah tak ada. Okay. Jadi dalam ujian lisan ni mesti bercakap. Mesti membaca. Mesti menghafal. Okay. Okay. Jadi dah hafal surah sebelum. Masing-masing kena fikirkan lah. Dah hafal belum? Walaupun rasa-rasanya tahun depan bunyi macam jauh lagi. Tapi janganlah. Hafal. Dah hafal, ulang, lancarkan. Baca. Praktikkan. Okay. Pastikan apa yang kamu ni. Dan pastikan sentiasa mengulang ayat baru sebanyak 20-50 kali kita hafal. Contohnya siapa yang belum hafal lagi, bila nak hafal tu ulang ayat baru tu 20 ke 50 kali sebelum hafal. Ulang baca, bukan tutup, baca. Contohnya wala nuziqannahu minal azabil adna duna azab. Contoh lagi. Ulang baca banyak kali. Baca. Okey. Dah sampai 50 kali ulang, tutup, barulah hafal. Ingat yang ni. Apa? Bila kamu baca banyak kali, kamu akan tengok pertama kali baca merasa macam tak ada salah. Kali ke-5 baca, ada salah. Oh, pasti ni panjang. Okay, kamu betulkan. Itu fungsinya membaca ayat banyak kali. Kemudian ayat ataupun surah hafazan dibaca dalam solat ataupun luar solat. Siapa yang dah hafal tu, dalam solat tu, contohnya kamu solat maghrib. Bila solat maghrib, bacalah. Jadi imam kan, bacalah setengah ayat, setengah muka kan. Tapi kalau kamu sembahyang maghrib, seorang-seorang, kau baik, bacalah dalam 2-3 surah. Baca Yasin, 1 rakaat. Rakaat kedua baca Al-Mulk. Okey. Kemudian surah Isyak, rakaat pertama baca Jadah, rakaat kedua baca Insan. Habis semua. Tak apa. Yang penting solat seorang. Jangan ajak mak ayah berkali solat. Sakit lutut mak ayah kamu nanti. Okey. Jadi seterusnya ialah minta keluarga ataupun kawan untuk mendoakan ayat ataupun surah Al-Fatihah. Okey, jadi minta keluarga lah. Jadi kamu ke kakak, abang ke mana yang ada tu, mak ayah kamu, tebuklah surah. Minta kamu bagi. Okey, surah Jadah.
minta ayah tebuklah mana-mana. Kamu tebuk kan, ambil lah mana-mana, kemudian tebuk. Ataupun kamu Google Meet bersama kawan. Buat satu group Google Meet, lepas tu tanya-tanyalah soalan. Janganlah tengok Quran. Tanya, tebuk-tebuk. Okey? Sama-sama. Supaya apa? Supaya kamu lancar lah. Okey? Jadi, Bitaufiq wa Najah, saya harap kamu melaksanakan apa yang kita telah bincangkan pada dah sampai tengah hari petang ni untuk kita sebagai persediaan SPM tahun depan. Okay, terutamanya dalam syariah. Okay, diharapkan kamu ni lah terus. Okay, terus bersama untuk ada apa pertanyaan sebelum kita tangguhkan? Ada apa-apa pertanyaan? Tiada. Tiada. Ada. Okay. Sekarang lagi ada apa-apa pesanan? Suara saja. Baik. Okey, sedikit tambahan. Apa ni untuk soalan hal. Okey, soalan hal contohnya tajuk solatu al-istisqa kan. Okey, hal tahtassu solatu al-istisqa alal muqimi faqat. Jadi jawapan dia tu dia kena ada la ataupun na'am. Dia tak boleh kita terus bagi jawapan kan. Jadi kena ada la ataupun na'am dululah untuk soalan hal lah. Betul tak Ustaz? Betul tu. Okey. Bila hal, na'am ataupun la itu guna. Okey, ada lagi tak? Dan jangan lupa jugalah yang maklumat tambahan dalam buku tu dia soalan akan tanya juga kan. Macam yang sebelum ni ditanya apa tu waktu solatu al-istisqa. Itu adalah maklumat tambahan. Maknanya kita kena tengok juga, jangan terlepas pandang lah sebab ada soalan yang ditanya daripada maklumat tambahan lah. Jadi jangan kita tak hafal pula kan, tak tengok, jadi jangan leka lah pada maklumat tambahan pun. Apa-apa hal pun kita tengok buku teks lah macam yang Ustaz Aziz bagi tahulah, rujuk buku teks. Itu sajalah Ustaz. Okey, sebelum kita akhiri ni saya nak kita tangguhkan pertemuan kita pada petang ini. Sekiranya ada persoalan, kamu boleh tanya pada Ustazah Nadia ataupun saya berkaitan dengan syariah. Jadi kita apalah bila-bila, dan saya harap di rumah teruskan belajar ya, terus belajar. Okey, walaupun rasa macam tahun depan jauh lagi, belajar. Okey, belajar dan ulang kaji. Terutamanya tingkatan 4 ya. Tingkatan 4, siapa yang tak siap nota tu, Nazmi Nazmi tolong hantar ya. Dan 5K yang buat nota tu, nota tu untuk fungsian sama-sama kita nanti. Okey, kita juga yang akan guna nota tu. Okey, seterusnya saya tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Al.